Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya pada hari ini, Aliana Izzati di slot Sembang Sains bersempena Minggu Sains Negara yang bertemakan Kesihatan Planet. Pada 2 hari sebelum ini, kita telah pun mengenali anatomi virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan mengetahui sel-sel imun yang terdapat di dalam badan kita. Seperti yang anda tahu, negara kita Malaysia telah pun menerima pelbagai jenis vaksin. Ada Pfizer, ada Sinovac. Saya pula telah diberi vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Tetapi pasti para penonton tertanya-tanya apakah perbezaan kesemua vaksin ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan daripada Dr. Yuziana. So saya insyaAllah saya akan cover 3 jenis vaksin yang ada kat Malaysia, yang diterima di Malaysia, populasi di Malaysia, iaitu Pfizer, vaksin brand Pfizer, AZ dan juga Sinovac. Okay, so first of all you have to know what is vaksin. So apa tu vaksin? Okay, vaksin merupakan sebahagian, atau sebahagian mungkin dia merupakan bahagian-bahagian tertentu daripada virus. Okay, this is a new strategy ataupun keseluruhan. Ni kata klasik strategi lah. Kita bagi the whole pathogen supaya tubuh kita kenal semua bahagian pathogen ni. Okay, tapi dengan teknologi sekarang people go for certain part, okay, in order to reduce the complication lah. Okay, seperti yang kita terima untuk Pfizer dan AZ sebenarnya. Okay, saya terangkan. Okay, jadi bayangkan dia adalah sebahagian atau keseluruhan pathogen. Okay, dalam arti kata COVID-19 ni virus lah sendiri, okay, yang dimasukkan dalam tubuh kita secara sengaja. Okay, di mana untuk menghasilkan kesan immunity. Okay, kita refresh balik apa jadi kat tubuh kita bila virus masuk. So almost the same thing happen. Okay, tubuh kita akan proses virus seluruhan ataupun sebahagian daripada virus itu sebagai antigen yang akan diproses untuk proses immunity. Hasilan memory B cell untuk masukkan tubuh dia yang spesifik. Okey, ini adalah jenis-jenis secara detail lah dari segi mekanisme. Okey, jenis-jenis vaksin yang ada. So kita ada vaksin virus. Okey, sama ada dilemahkan atau diinaktifkan. Dilemahkan ni maksudnya dia masih hidup tapi dia kurang berupaya. Okey, caranya ialah contohnya kalau kita ada virus jenis yang infect atau menjangkiti mamalia, kita lemahkan dia dengan gunakan perumah yang lain. Contohnya ayam. Ayam adalah burung kan, lain dengan mamalia kan, jadi dia akan menyebabkan virus itu sedikit lemah. Okay, jadi kita ada virus vaksin untuk virus COVID-19 ni yang dibangunkan, okay, tapi sedang dalam saya tahu apa jadi oleh company antara India dengan US, masih dalam penyelidikan. Dan kita ada vaksin virus yang diinaktifkan. Maksudnya dia terus menyebabkan ia hilang upaya. Okey. Okey, saya nak jelaskan. Okey, virus ni dia kekuatan dia terletak, keupayaan dia terletak pada genetik tau. Kan masa dalam saya punya penjelasan tadi, virus memerlukan bahan genetik untuk dia berfungsi secara biologi. Okey, tanpa dia hanyalah dia hanyalah bekas kosong lah macam ni. Okay, dia tak boleh aktif. Jadi dia memerlukan bahan genetik lah untuk berada dalam dia punya partikel. Okay, jadi kalau dia partikel tu partikel tu masih ada tapi kandungan genetik dia diaktifkan, dia masih boleh digunakan sebagai vaksin. Sebab untuk proses immunity diperlukan tak, kita perlu cam struktur virus tu. Spike dia, membran dia, envelope dan sebagainya. Okay? Right. Dan seperti kita tahu, Sinovac lah yang buat vaksin virus yang tak aktif. Kemudian kita ada vaksin jenis vector virus. Okay. Dia merujuk kepada bahagian virus, genetik virus, okay, yang dimasukkan dalam partikel virus yang lain. Okay, contohnya macam AstraZeneca digunakan adenovirus. Okay, tapi kandungan genetik dia dikeluarkan, digantikan dengan kandungan genetik ke dalam kes ni sebahagian daripada virus COVID-19 lah, SARS-CoV-2. Okay, senang cakap dia jadikan sebagai kata pembawa lah kepada bahan genetik virus yang kita nak sasarkan tadi.
Kemudian kita ada vaksin protein. Okay, saya takkan go detail on that. And then kita ada vaksin acid nucleic. Ni yang kata apa, yang famous lah untuk COVID-19. Okay, yang dikeluarkan oleh dua company yang utama lah, Pfizer dan juga Moderna. Okay, Moderna from German, Pfizer from US. So dia merupakan strategi di mana ia hanya menggunakan kawasan genetik tertentu je. Dekat sini spike protein lah. Okay, yang dibungkus dalam kita panggil nanolipid particle. Okay, sebenarnya kalau kau tengok vaksin vektor virus dengan vaksin itu lebih kurang sama sebenarnya. Okay, kandungan dia. Okay, macam vaksin AstraZeneca dalam ni pun ada kawasan yang mengkodkan spike protein sahaja. Okay, tapi dia diletakkan di dalam plasmid, istilah plasmid lah, selagi besar dan dibungkus dalam virus. Tapi kalau untuk mRNA vaksin oleh Pfizer atau Moderna, dia lebih spesifik pada mRNA itu saja. Jadi dibungkus dalam lemak, okay, ataupun lipid. Okay, jadi apa saya nak tunjuk kat sini, okay, antara ketiga-tiga jenis vaksin ni, okay, jika dilihat, kita recap balik, okay, vaksin RNA daripada Pfizer sepatutnya menghasilkan antibody yang spesifik kepada spike protein. Okay. Manakala Sinovac, okay, dia akan menghasilkan antibody kepada keseluruhan partikel virus. Okay, di mana vaksin oleh AstraZeneca, AZ, sepatutnya dia akan menghasilkan antibody yang spesifik pada antigen spike protein sahaja. Okay. Tapi apa-apa pun, okay, ketiga-tiganya sepatutnya mempunyai keupayaan untuk menghasilkan antibody, okay, yang spesifik terhadap spike protein. The key of virus entrance into the cell. Itu yang utama sebenarnya. Kalau kita dapat halang daripada masuk sel, kita halang daripada masuk ke dalam sel dan mengalami replikasi yang seterusnya memudaratkan host lah. So yang dos pertama kita panggil respon primer lah. Okay, di mana yang melibatkan IgM. Okay, IgG ni, okay, dia merupakan jenis antibody yang sama sebenarnya. Okay, antibody ni merujuk pada dia punya lah binding dia, tempat pelekatan dia, cumanya bentuknya berbeza. Okay, dia merupakan proses menjadi dalam tubuh lah. Dia akan hasilkan IgM dulu, IgM baru dia hasilkan spesifik IgG. Okay, bila dos kedua, okay, masih berlaku perhasilan IgG, IgM, maknanya proses yang saya cerita tadi kan, yang macrophage makan, macrophage atau sel dendritik makan, proses antigen tu masih berlaku pada respon kedua. Okay. Dan sepatutnya dengan masa kita akan mendapat satu sekumpulan sel B memory yang spesifik terhadap SARS-CoV-2. Okay. Di mana sel ni akan sentiasa berada dalam kita punya penyedaran lah. Okay. Sebab tu kita kena faham dengan masa, dalam setakat yang saya nampak lah daripada saya punya kajian, antibody terhadap SARS-CoV-2 akan berada dalam darah, okay, ataupun pada dalam darah, setakat saya tengoklah dalam 3-4 bulan. Lepas tu dia makin menurun dan ada yang kita dapat detect pun melalui rapid kit lah, okay, rapid test. Okay, tapi jangan bimbang. Okay, doesn't mean that the immunity is not there. The immunity is relying atau based on memory B cell. Memory B cell kita sentiasa ada. Kenapa macam ni? Kenapa antibody tak boleh sentiasa berada dalam darah kita? Bayangkan sepanjang kita hidup, kita terdedah dengan 1000 jenis virus. So ada 1000 jenis antibody. Dan 1000 ni dihasilkan serentak. So dalam darah kita secara fisiologinya tidak boleh terlalu banyak protein. Kalau terlalu banyak protein, darah kita akan terlampau pekat. Bila pekat dia akan mungkin boleh tersumbat. Okay, itu memang kata apa fisiologi of the blood. So kita boleh ada terlalu banyak benda yang larut dalam darah kita. Sebab tu dia ada tempoh dia. Okay, dia akan ada bila infection sedang aktif. Okay, dengan masa dia akan berkurang. Tapi bila datang balik, tiba-tiba virus datang balik, ataupun kalau orang pernah kena, dia kena infect balik lah. Ataupun kalau orang yang tak pernah kena tapi kena dapat vaksin, dia terdedah dengan virus yang betul, automatik sepatutnya sel B memory dia akan di switch on untuk menghasilkan antibody IgG, okay, yang sama dengan virus yang kita pernah terdedah dulu.
Okey? Jadi kenapa kena ada dos penggalak yang disarankan untuk golongan-golongan tertentu? Okey? Nampak tak? Bila kita ada memory, kita perlu switch on dia. Kita perlu kejutkan dia, kita perlu kita perlu induce, anuhkan. Okey? Jadi mungkin masa sikit. Okey? Jadi untuk lebih selamat ataupun dalam keadaan yang pandemik masih aktif, okey, sebab ingat walaupun kita dah ada vaksin, kita ada immunity, virus masih ada peluang untuk masuk sel. Sebab dia once dia melekat, dia masuk. Dia masuk, dia tak boleh di detect by the antibody dalam darah. Okey, jadi vaksin tu masih boleh berlaku dekat sel lah. Jadi untuk dalam keadaan yang sekarang ni agak genting kan, lebih selamat, okay, kita nak pastikan antibody sentiasa ada. Jadi bila kita tambah dos, okay, dos kita beri booster ataupun penggalak, dia akan menyebabkan rangsangan terhadap memory B cell tadi. Dia akan menghasilkan antibody lah. Okay. Jadi kalau ada virus datang, dia terus dah ada antibody dalam darah. Terus boleh neutraliskan virus tersebut tanpa virus tu ada peluang pun nak masuk dalam sel. Okay? Terima kasih Dr. Yuziana di atas penerangan yang cukup jelas sebentar tadi. Untuk pengetahuan anda, mengikut statistik terkini, sebanyak 80.3% rakyat Malaysia yang telah lengkap vaksinasi. Daripada penerangan yang diberi oleh Dr. Yuziana, kita dapat lihat betapa pentingnya ataupun fungsi setiap vaksin dos 1, dos 2 dan dos penggalak yang diberikan kepada kita dalam meningkatkan lagi imuniti badan kita. Jadi, bagi mereka yang belum lengkap vaksinasi, marilah kita jalankan tanggungjawab bersama-sama sebagai rakyat Malaysia dalam penularan COVID-19. Kami berharap perkongsian ini dapat memberi kesedaran dan info-info kesihatan kepada anda semua. Sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa pakai pelitup muka, gunakan pen sanitasi tangan dan amalkan penjarakan sosial 1 meter.